budaya and adat Islam. So kaum Serani. Okay. Okay. First of all, kami tak panggil lagi orang di sini Serani. Itu ialah panggilan at the beginning. Sebab first time bila orang Portugis datang ke Melaka, orang Melaka dia tak kenal tau bangsa apa yang datang. So dia nampak orang tu putih, tinggi kan. Mula-mula dia panggil Bengali putih. Okay. And then bila dia tahu agama kita ialah agama Kristian, Katolik, and then berkait dengan Nazareth, Bethlehem tu, sebab Nabi Isa dilahirkan di Nazareth. So dia kaitkan orang Portugis ni dengan Serani. Actually it's Nasrani. Mula-mula Nasrani. Nasrani. Lepas tu dipendekkan Serani. Itu sebab dikaitkan pasal agama. So apa main kaum Serani? Yes. Kita ni penganut agama Kristian, Katolik. Specialty is Roman Catholic. Orang Portugis ni kebanyakan Roman Catholic. So dia berkait dengan Nabi Isa. Nabi Isa dilahirkan di Nazareth. Sebab itu kami digelar dulu Nasrani. Tapi sebenarnya ni keturunan Portugis. Kami ni keturunan Portugis, yes. Okay. So Sindat dekat Melaka ada lagi masih berjalan lagi untuk Okay. Di Melaka ni perkampungan Portugis Melaka yang terletak dekat ujung pasir. Okay, ialah salah satu sahaja kampung di mana semuanya ialah orang Portugis. Lebih kurang sekarang 1,600 orang di sini. Melaka perkampungan Portugis ni lah. And then di Melaka kita ada lebih kurang 3,000 Portugis. Dan di seluruh Malaysia lebih kurang 20,000 saja. Selain Melaka ni, I know selain Melaka di mana tak ada. Di Melaka, Portugis settlement, yes. Satu penempatan saja. Dulu ada lagi satu perkampungan di banyak orang Portugis ialah di Pulau Pinang. Dia like Babak Luna, right? No, Portugis in Penang. But Pulau Tikus. But then tempat dia lah. Tapi sekarang dah tak ada sebab dia tak ada penempatan sana. So di Melaka ni khas sebab kita ada satu kampung yang diberi nama Perkampungan Portugis. Penduduk ini semua orang Portugis. Keturunan Portugis, yes. Only in Melaka Portugis settlement. Okay. So about the interaction about the ethnic I nak tahu macam mana kaum etnik kaum Portugis sendiri interaksi antara satu sama lain, which is ada dengan kaum yang lain macam transcript. No problem, kita yes. Sebab di sini semua boleh bercakap bahasa selain daripada bahasa Portugis, semua boleh bercakap dengan bahasa Malaysia, bahasa Inggeris. And then kita ada yang boleh bertutur dalam bahasa Cina atau Tamil pun ada. Kita memang berkumpul dengan semua. Okay. Can I know what is different about Portugis dengan Indian? Portugis. Okay, kita Portugis. Ya, Portugis is Portugis. Kami ni keturunan Portugis yang datang ke Melaka pada tahun 1511. The history of Portuguese that came to Melaka in 1511. We are the descendants. So Indian lain lah. Okay. Indian lain. Indian datang daripada India. Alright. Okay, next one. Okay.
Okay, boleh tak tahu apa kegiatan ekonomi yang kaum Serani buat daripada orang dulu sampai orang sekarang ni? Apa kegiatan ekonomi tu? Oh, ekonomi. Okey. Penempatan ni di kampung ni lebih kurang dah 90 tahun. Tanah di sini diperuntukkan daripada kerajaan oleh dua orang padri. Okey, dua orang padri yang memohon tanah di perkampungan Portugis ni mana terletak di sebelah laut. Kami ini tepi laut. So kebanyakan orang Portugis yang duduk di seluruh Melaka, mereka adalah nelayan. Mereka suka pergi ke laut. So bila dah berkumpul sini, pendapatan mereka dulu adalah nelayan dari laut. Tapi sekarang dah berkurangan lah. Kita hanya ada lebih kurang 100 saja nelayan. Yang lain semua dah bekerja. Kita ada dari semua bidang. Kita ada cikgu, kita ada doktor, juga peguam dan magistrat pun. Memang dah ikut zaman ni. Kita ada banyak graduates actually. Ada juga yang bekerja dengan kerajaan atau swasta lah yang lain. Macam yang kita tahu sekarang ni, macam Tony Fernandes pun orang kaum Serani juga kan? Dia orang Hindu lah. Actually Indian. Ya. Kita ada he's an Indian actually, not Portuguese. Sebab Fernandes ni dia ada dua. Dia ada S dengan Z. Tony Fernandes ni dia Indian actually. Okay, is it we can know apa sesiapa yang in Malaysia yang ada something leading yang in company ke yang kita tahu dia adalah Portugis leading companies. We have a lot actually. In Melaka dekat Portugis settlement ni kita ada beberapa orang yang mempunyai company dia sendiri. We have people that have their own company. Dan also we have a lot of businessmen actually. Kita ada banyak orang businessmen, yes, own business, dia buat own business banyak. So macam mana bagaimana pula peringkat ataupun tahap pendidikan kaum Serani? Okay, we have doctorates. Kita dah ada doctorate. Ijazah, doctorate, yes. In fact, every year kita punya Form 5 students sekarang, we have about 50% that have almost full A's for their exam. Percentage of passing is about 80% to 90%. And then for the A students, kita banyak juga yang masuk ke tingkatan 6 dan ke universiti. Every year there is students going to the university or tingkatan 6, yes. In fact, this year kita ada 18 students yang ambil exam last year SPM. All of them passed the exam. And we have straight A students, about 7 of them. Straight A students. Boleh tak kami tahu adat desam yang dilakukan oleh kaum Serani, contoh macam perkahwinan diorang macam mana, kematian macam mana, apa yang diorang lakukan, adat dia? Oh, adat perkahwinan. Perkahwinan orang Portugis kita
katakan Portugis lah. So sekarang you have to change the thing to Portuguese. Serani means Christian. Everywhere you boleh dapat. There is mix also. Tapi adat untuk perkahwinan Portugis, kita lebih kurang sama dengan orang Melayu. Kita ada merisik. Bertunang. Dan menikah. Tapi wajibnya kalau kita bernikah tu di gereja dan ni daripada seorang padri. Dia wajib di gereja. Dan kita punya perayaan untuk berkahwin tu 4 hari. 4 hari. Kita mula dengan daripada hari Khamis, di mana kita akan sediakan pelamin, untuk hias katil bilik pengantin, and then kita juga pada hari Khamis tu akan ada satu jamuan teh. Jamuan teh di mana adat dia ibu pengantin lelaki dia akan datang ke rumah perempuan sebab kebiasaannya perkahwinan semua dianjurkan oleh kaum perempuan, keluarga perempuan. So, hiasan untuk bilik pengantin, ibu lelaki pengantin, dia wajib bentangkan kita punya cadar sebelum dihias bilik itu. Cadar katil tu, dia wajib lelaki pengantin lelaki, ibu pengantin lelaki, dia yang bentangkan cadar dan lepas tu dihias oleh kaum wanita dari belah perempuan. Dan ibu dengan dia punya kerabat, di mana jemputan dia ialah semua warga emas atau yang dah berkahwin untuk jamuan teh. And then jamuan teh, and then hari Jumaat kita ada makan malam bujang. Okey, makan malam bujang di mana makanan pada hari Jumaat itu kita biasa masak lauk daripada ikan sahaja dan sayur. Hari Jumaat biasa tak ada daging lah. Kita makan ikan dan sayur dan juga semua jenis makanan tradisional. Kari, lauk pauk tradisional orang Portugis. Dan rombongan lelaki dia akan datang untuk jamuan makan dan terus balik. Itu saja. And perkahwinan atau pernikahan tu adalah keesokan hari Sabtu, di mana dia dilangsungkan di gereja. Lepas perkahwinan di gereja, mereka akan balik untuk jamuan majlis memotong kek dan seterusnya jamuan makan malam biasa sekarang diadakan di Dewan sebab tempat yang kawasan rumah adalah kecil. Dulu bila jamuan makan ni diadakan di rumah sebab biasa jiran-jiran tak ada pagar. So kita kalau buat jamuan tu dari satu hujung sampai 2-3 rumah jiran kita sambung buat meja, kemah kan. Tapi sekarang semua rumah dah ada pagar sendiri, so jamuan biasa diadakan di Dewan untuk hari Sabtu tu. Dan untuk hari Jumaat ialah majlis terima kasih majlis terima kasih, jamuan makan malam juga diadakan pada malam dan yang menghidangkan makanan ialah pengantin, perempuan dan lelaki. Jamuan tu lepas tu dia akan ada muzik lah dan tarian. Joget memang ada. Sebab Sabtu pun lepas jamuan dia akan ada tarian, muzik. Tapi untuk hari Ahad itu dia khas untuk warga yang telah menolong. Dia dah tolong memasak,
menghias apa-apa persiapan yang telah dibuat lah khas untuk warga yang dah tolong. So pengantin akan hidangkan makanan untuk mereka dan biasa muzik yang dimainkan pada hari Ahad itu ialah tradisional, joget. Muzik tradisional kaum Portugis ialah joget. Dia sama seperti lagu Serampang Laut, Berbalas Pantun. Itulah muzik tradisional orang Portugis. Ada lagi soalan? Ada. Okay, as I know, you adalah leader Portugis in culture group, betul? Ya. Okay, so macam maksudnya culture dance and food lepas sekali dengan English lah, maksudnya bahasa. Yes, sebab I biasa buat dengan Jabatan Perzim. Promosi, ya, promosi. So boleh tak saya nak tahu apa festival yang diadakan sehingga sekarang dekat Malaysia? Okey. Untuk festival atau pesta-pesta yang diadakan oleh kaum Portugis di perkampungan Portugis sini, kita mula dengan pesta Intrudu. Salah satu pesta yang pertama ialah pesta Intrudu, ya. Pesta itu ialah pesta air. Dia lebih kurang sama macam Songkla di Thailand. Pernah nampak tak Songkla di Thailand? Pesta air di Thailand. Di perkampungan Portugis ni, pesta yang pertama yang diadakan ialah pesta Intrudu, di mana kita akan bercurah air dan bermain air lah. Dan maksud dia ialah untuk membersihkan diri. Sebab pada biasa diadakan hari Ahad dan dalam bulan Mac atau April. Okey. Lepas tu kita akan mula puasa. Lepas pesta air itu hari Ahad, hari Rabu kita dah mula puasa. Puasa orang Portugis dia semua 40 hari. Tapi puasa dia lebih kepada amal ibadah, and then yang lebih nak buat dia punya tunaikan apa-apa hajat, dia akan berpuasa makan sayur 40 hari itu. Itu terpulang. Tapi diwajibkan hari Rabu dan Jumaat tak boleh makan daging. Dan waktu makan tu biasa. Ini terpulang pada orang lah. Kalau biasa dia nak jadi vegetarian, untuk 40 hari dia akan vegetarian. And then kalau tak ada, paling kurang pun dia akan puasa daging hari Rabu dan Jumaat. Sehingga kita 40 hari akan sampai Jumaat. Hari Jumaat Good Friday. You boleh tengok dekat kalender Good Friday. Good Friday ialah hari Nabi Isa disalibkan. Yang sambutan tu biasa di gereja. Kebanyakan orang Portugis dia akan pergi ke dalam minggu tu dia akan sentiasa buat sembahyang hajat, dia akan pergi ke gereja, lawatan hari Khamis hingga ke Jumaat tu sembahyang. Dan sambutan yang seterusnya ialah hari Ahad. 3 hari selepas Good Friday, kita sambut Easter Sunday. Easter Sunday, kepercayaan kaum Katolik ialah Nabi Isa bangkit pada hari itu. Itu ialah perayaan sama macam Hari Raya Haji, di mana dia lebih penting, tapi sambutan dia yang kita buat di rumah tak semeriah Hari Christmas, hari kelahiran Nabi Isa. Daripada Easter tu, di mana biasa ialah dalam bulan Mac atau April,
dia selepas tu kita akan sambut Pesta San Juan. Dalam bahasa Portugis, Pesta San Juan. Okay. Pesta San Juan ni ialah perayaan sepupu Nabi Isa bila dia untuk kita dipanggil baptized untuk jadi seorang Katolik, Roman Katolik. Bila bayi biasa dilahirkan, dalam sebulan tu dia akan memeluk agama Katolik lah. Tapi atas kerelaan mak bapak. Lepas tu dia akan ulang lagi sekali bila umur dalam 10 tahun, also atas kerelaan mak bapak untuk menganut Katolik. Dan bila dah berumur lebih kurang 16 tahun, dia akan buat perayaan majlis tu lagi sekali. Tapi atas persetujuan sendiri, individual lah. Okay. So itu Pesta San Juan ialah pembaptisan Nabi Isa oleh sepupunya, di mana perayaan disambut di perkampungan Portugis dengan kita akan menyala lilin dan hiaskan halaman rumah dengan lilin. Kita akan hias halaman rumah dengan lilin. Dan seterusnya ialah satu pesta yang paling popular di Malaysia bagi orang Portugis ialah Festa San Pedro. Festa San Pedro ini perayaan juga sambutan untuk nelayan, majlis untuk nelayan. Pada hari itu kita akan pada ketika itu iaitu 29 hari bulan ialah hari pesta, tapi sambutan tu ada dalam 3 hari sebelum atau selepas bulan Jun 29 hari bulan. Yang tu pesta dia secara besar-besaran. Sambutan untuk warga nelayan. Kita akan adakan majlis sembahyang, lepas tu kebudayaan, muzik dan tarian, dan juga acara kemuncaknya ialah perhiasan bot nelayan. Dia adalah satu peraduan perhiasan bot nelayan. Itu ialah sambutan Festa San Pedro. Kemudian kita akan sambut hari Christmas pada bulan Disember, 25 hari bulan Disember. Yang tu sambutan di perkampungan Portugis memang meriah sangat. Sambutan hari Christmas. Dan diikuti sambutan tahun baru, di mana daripada hari Christmas tu sambutan selama seminggu lah. Kita merayakan hari Christmas dan disambung hingga ke 7 hari bulan Januari. Perayaan hari Christmas selama 2 minggu. Kita sambut selama 2 minggu. Itulah majlis atau pesta-pesta sambutan kaum Portugis setiap tahun di perkampungan Portugis. Dan kebanyakan semua majlis ni dia berkait dengan agama actually. Sambutan ni semua berkait dengan agama. Oh, Boleh tahu okey. kenapa? Tanya. Boleh saya tahu kenapa yang sambutan San Pedro tu dia khas untuk nelayan? Okey, San Pedro ialah nama dalam bahasa Portugis. Kalau dalam bahasa Inggeris ialah Saint Peter. Saint Peter tu salah seorang pengikut Nabi Isa dan dia adalah seorang nelayan. So kaum Portugis ni kita sambut hari itu untuk para nelayan untuk mengucapkan terima kasih atau mendoakan supaya tangkapan pada seterusnya tahun akan lebih lah
Macam tu. Dia macam hari gawai. Okay, okay. I think itu saja kot for untuk malam ni. So if anything, I can WhatsApp you lah, boleh kan? Boleh. You WhatsApp me. Okay. So tajuk you dengan perkahwinan aja dengan kebudayaan. Kalau bab kebudayaan dia tak masuk. Lagu atau tarian untuk pakaian. I think ada sebenarnya, tapi kita orang cari sendiri research. Cuma ini soalan yang kami yang nak perlukan explanation penuh. Okay. Sebab lagi satu saya terangkan pasal language. Okay? Bahasa yang kita gunakan sekarang ialah bahasa Portugis lama. Bahasa Portugis lama. Bahasa Portugis lama atau ada yang panggil Papia Portugis Malacca. That means bahasa Portugis Melaka. Papia Portugis Melaka. Yes. Dia adalah bahasa Portugis warga Portugis di Melaka. Dia memang adalah bahasa yang lama daripada 1511 dan dia diturunkan dan kita belajar dengan datuk nenek. Kita tak ada sekolah dan tak ada buku sebenarnya. Tapi bahasa ni masih kuat di perkampungan Portugis sebab kita duduk dalam kampung ni. And then budak kecil pun masih menggunakan bahasa Portugis lama di sini. Boleh bagi contoh dekat 500 tahun, lebih 500 tahun bahasa ni. Boleh bagi satu contoh macam makan kita sebut kumi. Yes. Okay, banyak ada persamaan dengan perkataan bahasa Melayu seperti janela kan, jendela. Kalau bahasa Melayu jendela. Jendela. Okay. Kita sebut janela. And then okay, meja bahasa Portugis sebut mesa. And then garfu bahasa Malaysia, dalam bahasa Portugis garfu. Bahasa Portugis garfu kan, garfu. Almari sama. Amari. And then sepatu. TUK. Sepatu. Itu. So banyak persamaan. Kita saya ingat tak silap ada 1000 perkataan. Okay. Dan bahasa kita banyak orang sekarang dia buat commercial, dia kata bahasa Kristang. Itu bukan bahasa Kristang. Kita punya bahasa memang bahasa Portugis lama, Portugis Melaka. Kristang tu ialah perkataan bahasa Portugis, maksud Kristian, orang Kristian. Orang-orang Portugis ni kebanyakannya beragama Kristian lah. Katolik. Kita sebab Kristian ni dia banyak dia ada daripada lain-lain gereja. Tapi untuk orang Portugis kita Roman Catholic. Roman Catholic ni dia satu dunia. Kalau Roman Catholic kepercayaan sama, satu gereja. Dia Roman Catholic daripada Rom. Memang asal daripada sana.
Roman Catholic. Kristian ni dia banyak gereja. Ada gereja Hujan, gereja Baptis. Orang-orang Kristian dia banyak gereja, nama lain. That means boleh je lah pergi gereja mana-mana ke ataupun gereja yang tertentu je? Okey. Tak ada. Kita hanya gereja Roman Catholic. Bila Roman Catholic biasa, gereja dia di depan tu dia ada saint. ST, Saint biasa Saint Joseph, Saint Peter, macam tu agama Katolik. Atau nama Maryam. Nama Maryam. Immaculate Conception, Saint Mary Magdalene, macam tu. And then untuk orang Katolik, gereja untuk sembahyang dilakukan oleh seorang padri. Padri itu memang dia khas padri saja. Kerja dia tak berkeluarga, dia tak berkahwin. Dia tak ada keluarga sendiri. Dia akan beri semualah hidup dia dan tumpukan di gereja. Dia boleh datang daripada mungkin negeri lain, tapi memang tumpuan dia di gereja. Dia tak ada keluarga sendiri. Sama macam sister. Dia tak akan berkahwin. Yang pakai jubah kan. Padri lelaki. Sister ni dia macam tahap doktor dengan jururawat. Sister ni dia banyak lakukan biasa duduk dekat konvent, dekat sekolah. Dia pakai jubah kan, macam tu. Itu sister. Dia pun dia dedikasi pada gereja lah. Macam padri di gereja, dedikasi dia di gereja. Interesting. So, kita baru tahu. Yes. Banyak yang you tak boleh dapat dekat sebab besok pun I think your colleague ada satu lagi, ada satu sesi lagi interview. Okay, so anything I WhatsApp you lah apa-apa. Okay, Boleh. you don't know yang ni. You boleh WhatsApp dan I akan beri keterangan. Thank And you then so untuk, much. tarian ni, you boleh pergi Facebook saya, Dom Marina. Dekat Facebook, you Ada boleh lagi dapat dia tu? punya. Okay. Tarian-tarian, lagu-lagu. Okay. Thank you so much, Miss Marina. Thank you for your time. Okay. Thank you. Okay. See you soon. Yeah. Thank you. Bye. Bye. Weh, banyak yang menarik.